Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa semula dalam perjumpaan Ahad kita, yaitu pembacaan kitab Al-Muntaqa Imam Ibnu Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan hadis dalam bab fi salatil khauf. Betul tak? Pada minggu yang sebelum ni kita telah membincangkan hadis yang pertama dalam bab ni, dan yang sekarang ni kita akan membaca hadis yang kedua, yaitu hadis dalam tempat kita, dalam kitab kita ni bernambah berapa ni? Nombor 237. Okey. Wa bi isnadina ila al-Imam Abi Muhammad bin Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وقال حدثنا أبو عبد الله حماد بن الحسن ابن عنبسة الوراق قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلموا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين وإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وقال مالك قال نافع ما أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okey, kita berhenti sekejap untuk mengulas kandungan hadis ni sebelum kita beralih kepada hadis yang berikutnya. Saya bercadang mudah-mudahan dalam perjumpaan pada hari ini kita boleh menghabiskan satu bab ni lah, bab berkenaan dengan kitab bab berkenaan dengan salatul khauf ni. Okey, hadis yang pertama daripada pada yang nombor 237, kata Imam Ibnu Jarud, haddatsana Muhammad bin Yahya, ma'ruf dia adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Qala haddatsana Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, ulama besar di Yaman dan seorang al-hadis yang sangat popular pada zaman dia. Qala akhbarana Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi, ulama Basrah yang kemudian keliling dunia untuk mencari hadis kemudian sebelum dia menetap di Yaman. Dan Abdul Razzaq adalah murid beliau yang paling siqah, murid beliau yang paling siqah. Justru sanad hadis ni adalah sanad hadis yang paling kuat
Dan kita telah lalui beberapa kali dalam perbincangan berkenaan dengan sanad-sanad Muntaqa Ibnul Jarud ni, kita boleh nampak bahawa kitab ni adalah menghimpun hadis-hadis yang sedapat mungkin paling kuat dalam babnya. Itu sebabnya Imam Ibn Hazm menyebutkan kitab Ibnul Jarud dalam kalangan kitab-kitab sahih yang mesti didahulukan oleh setiap orang yang belajar hadis. Dan bagus kita nampak juga kitab Ibnul Jarud ni dia ringkas, tidaklah tebal macam Bukhari dan Muslim, akan tapi mengandungi hadis-hadis yang paling penting di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim apabila berkaitan dengan hukum hakam. Dan saya tak pasti sama ada saya pernah sebutkan atau tak, kitab Muntaqa makna asalnya adalah pilihan, ya kan? Hadis-hadis yang intiqa, yang dipilih oleh Imam Ibnul Jarud. Soalan kita dipilih dari mana? Biasanya intiqa tu diambil daripada kitab tertentu. Jadi kalau kita ada satu kitab besar, kita ambil, kita ringkaskan, kita ambil pilih-pilih mana yang terbaik, itu namanya kitab intiqa. Nah, kitab Muntaqa Ibnul Jarud adalah kitab yang macam tu memang. Jadi dia memang kitab yang asalnya diambil daripada kitab tertentu yang besar, lalu dia ringkaskan dalam satu kitab kecil yang disebut sebagai Al-Muntaqa. Soalan kita, kitab asal tu kitab apa? Ramai ulama antara lain kebanyakan ramai ulama yang mencoba yang mengkaitkan antara kitab Muntaqa dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi ada kitab Sahih Ibnu Khuzaimah yang cukup besar, tebal, tapi yang sampai kepada kita hanya 2 jilid saja. Padahal sempurna kitab tu Imam Khuzaimah buat. Sekira kalau dijumpai manuskrip yang sepenuhnya, kemungkinan besar Ibn Khuzaimah ni macam Sahih Ibn Hibban. Mungkin lebih besar daripada Sahih Ibn Hibban. Jadi tebal lah dalam berapa jilid kan. Sahih Ibn Hibban pun sekarang dicetak paling sikit ada dalam 6 jilid. Kalau dengan tahqiq mungkin dalam belasan jilid dah. Nah, Muntaqa Ibnul Jarud adalah ringkasan daripada Sahih Ibn Khuzaimah. Ringkasan daripada Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi satu kitab besar ni yang mengandungi ribuan hadis, Ibnul Jarud pilih yang terbaik-terbaik saja dan diringkaskan dalam beberapa bab-bab yang lebih ringkas. Kalau Imam Ibn Hajar berpandangan bahawa kitab Ibnul Jarud adalah mustakhraj bagi kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Apa makna mustakhraj? Mustakhraj adalah kalau Ibn Khuzaimah bawakan sebuah hadis dengan sanad dia, maka Ibnul Jarud menyebutkan semula hadis tersebut dalam kitab Muntaqa tapi dengan sanad lain. Nanti akan berjumpa dalam madar isnad tertentu. Itu namanya mustakhraj. Nah, Imam Syekh yang mentahqiq yang mentahqiq kitab Sahih Ibn Khuzaimah, siapa Dr. lupa pula. Dr. Al-A'zami, Syekh Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami, dia mempertikai ucapan Ibn Hajar ni. Beliau mengatakan bahawa Ibn Hajar apabila kita bandingkan antara kitab Muntaqa dengan Ibn Khuzaimah, dia katakan tak macam mustakhraj. Sebab mustakhraj yang ada dalam bayangan Syekh Al-A'zami ini adalah macam mustakhraj Abu Nuaim bagi Sahih Muslim misalkan. Jadi mustakhraj Abu Nuaim ni dia sebutkan semua hadis-hadis Sahih Muslim. Satu persatu hadis dalam Sahih Muslim dia akan bawakan dengan sanad yang baru, dengan sanad yang berlainan. Nah, kalau kita tengok kitab Muntaqa dengan Sahih Ibn Khuzaimah memang tak macam tu. Kita ada hadis-hadis yang disebutkan macam mustakhraj macam tadi, ada hadis-hadis yang dia tak sebutkan. Jadi hadis dalam Sahih Ibn Khuzaimah dia tak sebutkan pun dalam Muntaqa. Ada poin juga saya tengok pandangan Syekh Mustafa Azami ini. Akan tapi yang kalau kita bandingkan dua-dua kitab ni, selepas kita baca ni kita tak sampai lagi setengah kitab pun, tapi kita boleh tengok daripada kandungan kitab bahawa yang betul adalah bagi saya kitab Muntaqa dia mustakhraj juga mukhtasar bagi bagi Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi dia pertama meringkaskan hadis, bukan meringkas hadis maksudnya dia pilih-pilih hadis
Dia buat hadis-hadis yang terbaik saja dimasukkan dalam Muntaqa, lalu dia riwayatkan dengan sanad yang baru. Jadi mustakhraj dengan mukhtasar sekaligus. Itu yang lebih tepatlah bagi saya dalam melihat kandungan Muntaqa ni. Dan sekali lagi kita kembali kepada hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Jarud ni adalah hadis-hadis yang dia pilih yang terbaik-terbaik saja dalam Sahih Ibn Khuzaimah, yang paling kuat sanadnya, kemudian diriwayatkan semula dengan sanad yang berbeza daripada sanad Ibn Khuzaimah. Berbeza bukan maksudnya 100% berbeza, tapi berbeza dari tabaqah guru-guru dia. Sampai nanti kepada madar isnad biasanya sama antara kedua-dua kitab. Okey tuan-tuan, beliau kembali tadi kita sampai kepada ucapan Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini dah perawi-perawi yang makruf, tak payah kita ulang sebutkan semula. Mereka adalah a'immah siqat. Jadi kita boleh nampak sanad hadis ni dari awal hingga akhir adalah sanad yang mengandungi perawi-perawi yang sangat-sangat kuat. Bagi rakan-rakan yang sudah lama ikut perbincangan dalam Muntaqa Ibnul Jarud ni, saya rasa sudah familiar lah dengan nama-nama perawi ni. Dan ini menjadi satu kewajipan bagi kita dalam belajar hadis. Mengenal perawi adalah modal utama kita. Justru kalau kita ingin mendalami ilmu hadis, syarat utamanya adalah kenal perawi. Kalau tak kenal perawi, maka janganlah kita bincang berkenaan dengan sanad, bagaimana bersambung atau terputus, sebab bersambung terputus adalah dengan mengamati perawi tersebut berjumpa dengan gurunya atau tak. Juga apalagi yang lebih dalam lagi, bincang berkenaan dengan ilal. Kita tak akan boleh bincang berkenaan dengan ilal melainkan kalau kita kenal perawi itu, sebab ilal berkaitan juga dengan ahwal perawi. Justru kalau kita belajar nahwu, kita wajib menguasai mufradat. Kalau kita belajar ilmu hadis, kita wajib menguasai rijal. Okey, jadi kita alhamdulillah dah banyaklah kita kenal para perawi ni. Okey, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf bi ihda ta'ifataini rak'atan. Wa ta'ifatul ukhra muwajihatun al-adu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat khauf. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya ulang semula, salat khauf, hadis-hadis berkenaan dengan salat khauf cukup banyak. Diriwayatkan hingga 16 hadis. Jadi kalau kita tengok dalam Ibnul Jarud ni hanya 5 atau 6 hadis saja. Sebenarnya ada 16 hadis yang menyebutkan salatul khauf dalam versi yang berbeza-beza. Dan kata Imam Nawawi, mana-mana versi yang kita guna, maka sahih solat kita, sebab dia berasal daripada Nabi SAW. Dan perbezaan versi itu adalah mengambil kira perbezaan dalam medan pertempuran. Kadang musuh ada di hadapan, kadang ada musuh ada di tempat lain dan lain sebagainya. Justru menuntut perbezaan dalam melakukan solat khauf tersebut. Justru mana-mana solat yang kita gunakan mengikut situasi keadaan kita, maka dia dibenarkan dan disahihkan solat tersebut. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ni tuan-tuan, secara umumnya adalah berkaitan dengan peperangan di mana apabila musuh berada bukan di arah kiblat. Jadi hadis sebelum ni, hadis yang pertama iaitu salat khauf di Usfan yang diriwayatkan oleh Abu Ayyash Az-Zuraqi, itu berkaitan dengan kalau musuh berada di arah kiblat. Ya, ada cara salat khauf sendiri, betul tak, berbeza. Tapi Ibnu Umar ni berbincang berkenaan dengan salat khauf apabila musuh bukan di arah kiblat, sama ada berlawanan dengan arah kiblat ataupun di arah kanan ataupun kiri. Yang penting dia bukan berhadapan dengan musuh, bukan berada di arah kiblat. Nah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah baginda membagi pasukan menjadi 2 bagian. Satu bagian menghadap musuh, satu bagian lagi ikut solat bersama Nabi SAW. Dan kalau kita tengok Majmu' Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan bahawa syarat
untuk melakukan solat yang diceritakan oleh Ibnu Umar ni ada 3 perkara. Pertama adalah musuh mestilah bukan berada di arah kiblat, tadi kita sebutkan. Yang kedua, an yakuna fil muslimina kasrah wal aduwwu qalil. Konteks salat yang Nabi lakukan ini adalah pasukan muslim ramai, musuh hanya sikit saja. Jadi musuh tidak cukup besar sehingga kita bimbang serangan mereka. Tapi kita tengok musuh hanya sikit, kalaupun mereka menyerang, satu kumpulan yang kita tugaskan untuk jaga itu boleh handle lah, istilah kita. Jadi imam boleh melakukan solat dengan kumpulannya secara dengan tenang. Nah, ini antara beberapa syarat yang mesti dilakukan. Saya telah sebutkan sebelum ini, solat khauf walaupun sunnah baginda Nabi SAW, akan tapi dia sangat berkaitan dengan situasi dan keadaan. Jadi imam, seorang pemimpin mesti assess keadaan tu untuk tengok apa yang mesti dilakukan. Jangan kita lurus bendul aja, betul tak? Ini Nabi buat, kita buat macam ni, tak. Akan tapi tengok. Kalau musuh macam ni, kita buat macam ni. Kalau musuh tak macam tu, maka kita buat macam ni. Justru ada syarat-syarat tertentu. Dan salah syarat-syaratnya adalah apabila kita solat khauf versi Ibnu Umar ni adalah musuh tidak terlalu ramai, lalu imam dan kaum muslimin cukup ramai, boleh menghadapi mereka bila-bila masa. Nah, justru imam boleh bagi 2 kumpulan. Satu kumpulan untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi berjaga-jaga menghadapi musuh. Maksudnya musuh ni belum mula berperang lah. Mereka sudah nampak jauh, tapi belum sampai ke tempat kita, dan anak panah mereka sekalipun, kalau mereka nak pakai anak panah, tidak sampai ke kawasan kita. Justru kumpulan ni menghadapi mereka, berjaga-jaga, mengawasi pergerakan mereka. Pada masa yang sama, satu kumpulan lagi ikut solat bersama imam. Okey, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf bi ihda ta'ifataini raka'ah. Kemudian Nabi solat dengan kumpulan yang solat bersama Nabi 1 rakaat. Jadi satu kumpulan menghadap musuh, satu kumpulan menghadap kiblat, ikut bersama Nabi. Jadi kumpulan ikut bersama Nabi ini kemudian solat 1 rakaat bersama Nabi. Wa ta'ifatul ukhra muwajihatun al-adu, dan kumpulan yang lain menghadapi musuh. Summan sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'alal adu. Apa yang dilakukan adalah selepas kumpulan yang solat bersama Nabi 1 rakaat ni selesai 1 rakaat, Nabi berdiri untuk rakaat kedua, kumpulan ni bersurai, berganti tempat dengan kumpulan yang tadi berjaga. Jadi kumpulan ni terus tidak lanjutkan solat mereka 1 rakaat lagi, tapi mereka terus bangkit dan pergi ke tempat kawan mereka yang berjaga. Pada masa yang sama, waja'a ulaika fasalla bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatan. Yang tadi berjaga kembali pergi ke tempat solat dan solat bersama Nabi 1 rakaat. Jadi solat rakaat yang pertama, selepas rakaat yang pertama, kumpulan pertama pergi berjaga, kumpulan yang berjaga datang solat bersama Nabi. Summa sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai 2 rakaat, jadi 2 solat solat khauf ini karena musafir, jadi qasar 2 rakaat. Jadi apabila 2 rakaat selesai, Nabi lakukan, Nabi kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dilakukan adalah, kata Ibnu Umar, summa qadha haula'i raka'atan wa haula'i raka'atan. Kemudian selepas Nabi salam, dua kumpulan tadi kan masih kurang 1 rakaat, sebab mereka mesti salat 2 rakaat, maka mereka mengqadha salat mereka, maksudnya menyempurnakan salat mereka 1 rakaat, 1 rakaat. Yang satu kumpulan 1 rakaat, satu kumpulan 1 rakaat. Soalan kita, bagaimana mereka melakukan salat rakaat yang kedua tu? Ya kan? Hadis yang pertama ni tidak menjelaskan. Yang mereka, hadis pertama ni hanya menjelaskan selepas salat 1 rakaat mereka pergi berjaga. Lepas berjaga, Nabi salam,
mereka mengqadha salat. Maksudnya mereka sempurnakan salat 1 rakaat. Soalan bagaimana mereka melaksanakan salat ni? Kena bertukar tempat ke atau tak dan lain sebagainya? Riwayat ini tak sebutkan. Nah, riwayat yang berikutnya menjelaskan perkara itu. Riwayat yang berikutnya menjelaskan perkara tersebut. Apa riwayat itu? Qala haddatsana. Sekejap ya. Okey. Riwayat yang kedua mengatakan haddatsana Abu Abdullah Hammad haddatsana Abu Abdullah Hammad bin Hasan bin Anbasah Al-Warraq. Beliau adalah imam perawi daripada Basrah yang tinggal kemudian di Samarra. Qala haddatsana Rauh. Rauh adalah Rauh ibn Ubadah, seorang perawi yang thiqah dan banyak hadis. Beliau mengatakan qala haddatsana Malik, dan Rauh bin Ubadah adalah perawi yang memang sangat banyak meriwayatkan hadis daripada Imam Malik bin Anas. Antara orang yang melazimi mulazamah kepada Imam Malik juga kepada Syu'bah bin Hajjaj, nanti kita akan tengok. Nah, Rauh mengatakan haddatsana Malik an-Nafi' anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza su'ila an salatil khauf qala yataqaddamul imam wa ta'ifatun minan nas. Ya, jadi hadis ni pun sama dengan hadis yang sebelumnya. Meriwayatkan hadis ni daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Cuma dengan lafaz yang lebih detail. Lafaz dengan lebih detail. Hebatnya Imam Ibnul Jarud selalu buat macam tu. Kalau beliau nak menjelaskan sesuatu riwayat, dia akan sebutkan riwayat yang mujmal dulu, lalu dia akan ikuti dengan riwayat yang mufassal, yang mubayyan. Jadi kita boleh nampak hadis ni, yang pertama hanya menyebutkan qadha haula raq'atan wa haula raq'atan. Dia tak sebutkan bagaimana, tapi dia akan sebutkan dengan hadis yang berikutnya yang menjelaskan secara detail bagaimana kumpulan itu melanjutkan solat mereka selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada solat. Nah, Ibn Umar mengatakan kana idza su'ila an salatil khauf qala yataqaddamul imam wa ta'ifatun minan nas fa yusalli bihimul imamu raq'atan. Macam tadi juga, imam salat, satu kumpulan salat bersama imam, satu kumpulan berjaga. Fa yusalli bihimul imamu raq'atan. Imam salat 1 rakaat bersama kumpulan yang bersamanya. Wa yakunu ta'ifatun minhum bainahu wa bainal aduwi lam yusallu. Ada kumpulan lain tak ikut salat, mereka menghadapi musuh. Fa idza shalla alladhina ma'ahu rak'atan istakharu makana alladhina lam yusallu wa la yusallimu. Ya, sekarang lebih detail kan? Dia sebutkan kumpulan yang salat bersama imam, apabila mereka menyelesaikan 1 rakaat bersama Nabi, Nabi selesai 1 rakaat, Nabi akan bangkit berdiri. Untuk rakaat kedua mereka bersurai, mundur untuk berganti tempat dengan kumpulan yang tengah berjaga tadi. Tapi mereka tak salam. Maknanya mereka masih dalam salat. Mereka masih dalam salat. Mereka masih dalam salat, tapi mereka bergerak, kemudian pindah, mengambil tempat, berganti tempat dengan kawan yang tengah berjaga tu. Kata Imam Syafi'i dalam Kitabul kumpulan ni berjaga sambil diam. Sebab mereka dalam salat. Kalau boleh jangan bercakap-cakap, jangan sembang-sembang. Diam, dan kalaupun mereka bergerak banyak atau bercakap kalau diperlukan, maka dalam keadaan salat khauf ni tidak dikira membatalkan salat, berbeza dengan salat-salat yang lain. Fa idza shalla alladhina ma'ahu rak'atan istakharu makana alladhina lam yusallu. Ya kan? Wala yusallimu, mereka belum salam lagi. Wa yataqaddamu alladhina lam yusallu fa yusallu ma'ahu rak'atan. Tadi kumpulan yang berjaga yang belum salat, mereka akan datang ke tempat salat bersama Nabi, di belakang Nabi, fa yusallu ma'ahu rak'atan. Lalu mereka salat 1 rakaat bersama Nabi. Summa yansariful imam wa qad shalla rak'atain. Kemudian imam yang sudah salat 2 rakaat ni akan salam. Yansariful imam maksudnya imam dah selesaikan salatnya, salam. Wa qad shalla rak'atain. Fayaqumu kullu wahidin minat ta'ifatain fayusalluna li anfusihim rak'atan ba'da an yansariful imam. Lalu setiap kumpulan-kumpulan tadi mereka hanya baru solat 1 rakaat saja, mereka perlu tambah lagi 1 rakaat kan selepas imam.
apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah fayaqumu kullu wahidin ta'ifatain fayusalluna li anfusihim rak'atan. Dalam riwayat ini juga masih agak samar sikit. Kalau Imam An-Nawawi dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi sebutkan dalam Majmu' adalah jadi kumpulan yang solat bersama imam rakaat kedua ni, dia kembali ke tempat berjaga lagi. Dia belum salam, macam kumpulan yang pertama tadi. Lepas satu rakaat, dia akan kembali ke tempat berjaga. Pada masa yang sama, kumpulan yang tadi berjaga, kembali lagi ke tempat salat, mereka lanjutkan satu rakaat, lalu salam. Selepas mereka salam, mereka pergi ke tempat berjaga. Nah, kumpulan yang tadi berjaga tu kembali lagi ke tempat salat, kumpulan kedua, lalu mereka tambah satu rakaat, lalu salam. Fayakunu kullu wahidatin min at-ta'ifatain qad sallu rak'atain. Dengan demikian, masing-masing kumpulan tadi telah melakukan solat 2 rakaat. Sempurna 2 rakaat. Jadi secara ringkasnya macam inilah. Kita bagi kumpulan menjadi kumpulan A dan B misalkan. Kumpulan A berjaga, kumpulan B solat bersama imam rakaat pertama. Selepas rakaat pertama selesai, mereka akan pergi berjaga. Kumpulan A yang tadi berjaga datang solat bersama imam. Selepas solat, kumpulan A akan satu rakaat, imam dah selesai 2 rakaat, salam, kumpulan A kembali berjaga. Kumpulan B tadi kembali solat. Dia sempurnakan satu rakaat, lalu salam, dan selepas itu dia kembali lagi ke tempat berjaga, maka kumpulan yang berikutnya yang tadi berjaga kembali datang untuk melakukan salat dan salam. Jadi agak panjang sebenarnya bertukar-tukar tempat nih. Itu sebabnya menurut Imam Syafi'i, beliau katakan solat ni memang sahih, solat ni sahih, solat dilakukan, tapi beliau kurang beliau lebih memilih kepada hadis yang nanti disebutkan selepas ni, iaitu hadis riwayat Sahal bin Abi Hasmah. Dia lebih ringkas. Dia kurang banyak pergerakan. Kurang banyak pergerakan. Tak ada pulang pergi, tukar tempat tu. Tukar tempat hanya satu kali saja. Tapi ini tukar tempat hanya sampai 2 kali. Jadi Imam Syafi'i katakan boleh solat ni, akan tapi yang lebih ringkas dan lebih kurang banyak pergerakan dan lebih cepat untuk kita selesaikan solat adalah hadis yang akan disebutkan lepas ni daripada Sahal bin Abi Hasmah. Ada sesetengah ulama mazhab Syafi'i mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, bahawa hadis riwayat Ibnu Umar ni mansukh, dinasakh dengan hadis Sahal nanti yang berikutnya. Sebab ini terlalu banyak pergerakan. Tapi pandangan tersebut sekali lagi adalah pandangan yang lemah, dilemahkan sendiri oleh Imam Nawawi, dan pandangan mansukh, keterangan ketetapan mansukh pun tidak berasaskan fakta yang jelas, justru tidak diterima. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i, siapa nak solat macam Ibnu Umar sebutkan ni sahih, akan tapi lebih baik adalah ikut hadis yang disebutkan oleh Sahal bin Abi Hasmah selepas ni. Baik tuan-tuan, kita lanjutkan hadis Ibnu Umar tadi. Beliau mengatakan, wa in kana khaufan ashadda min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim. Sekiranya khauf lebih daripada tu, maksudnya tadi solat yang kita sebutkan ni, kalau musuh belum datang menyerang, mereka sudah nampak di depan tapi belum datang menyerang. Bagaimana kalau musuh sudah datang menyerang dan sudah bercampur pertempuran, sudah combat tu hand by hand, maka solatnya adalah bukan macam tadi. Solatnya adalah dengan melakukan wa in kana khaufan min ashadda min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim. Mereka solat dalam keadaan berdiri, au rukbanan, rijalan maknanya qiyaman, rijalan maknanya berdiri, au rukbanan atau naik kenderaan, sama ada mustaqbilal qiblah wa ghairu mustaqbiliha, sama ada menghadap kiblat atau tak menghadap kiblat. Maknanya kalau khauf sudah syiddatul khauf, yang dilakukan adalah bukan pakai cara itu lagi lah.
kita solat dengan isyarat, kita pukul dengan niat solat, kita ada kesempatan sujudlah, kalau tak pun dengan isyarat dan lain sebagainya, sama ada menghadap kiblat, tak menghadap kiblat sudah dibenarkan untuk kita tidak melakukan kewajiban tersebut. Justru ini adalah cara yang versi yang berikutnya dalam salat khauf, yaitu syiddatul khauf. Syiddatul khauf maknanya sudah bercampur, sudah dengan musuh dan kita sudah bertarung dengan mereka, maka cara salatnya adalah mengikut kemampuan kita secara isyarat. Qala Malik qala Nafi' ma ara Ibnu Umar haddatsahu illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Nafi' ini adalah bukan pandangan Ibnu Umar seorang, akan tapi adalah pandangan yang beliau ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu hadis yang pertama dan kedua daripada Ibnu Umar. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Bahr bin Nasr an Ibnu Wahhab qala Imam Ibnu Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi qala haddatsana Bahr bin Nasr an Ibnu Wahhab an Malik an Yazid bin Ruman an Salih ibn Khawwat amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma dhatir riqa' salat al-khawf anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa saffat ta'ifatun wijahal adu fasalla billati ma'ahu rak'atan thumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fasaffu wijahal adu wa ja'at at-ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi thumma sabata jalisan hatta atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Salih Ibn Khawwat berbincang berkenaan dengan salat khauf yang hampir sama dengan Ibnu Umar, yaitu berkaitan dengan kalau musuh bukan berada di arah kiblat, akan tapi dengan versi yang berbeza. Nah, kita tengok sanad dia terlebih dahulu. Haddatsana Bahr ibn Nasr. Bahr bin Nasr kita dah lalui sebelum ni. Beliau adalah seorang perawi thiqah daripada Mesir, Imam Hafiz. An Ibn Wahab, Ibn Wahab pun terkenal. Abdullah bin Wahab. Beliau adalah Abdullah Ibn Wahab, seorang ulama besar di Mesir, murid daripada Lais ibn Sa'ad dan juga Malik ibn Anas. Dalam hadis ni beliau riwayatkan hadis daripada Imam Malik. An Yazid ibn Ruman, Yazid ibn Ruman ulama besar di Madinah, thiqah, kasirul hadis. An Salih ibn Khawwat. Salih ibn Khawwat adalah seorang ulama tabi'in. Ayah dia Khawwat ibn Jubair. Khawwat ibn Jubair adalah seorang sahabat Nabi dan thiqah, ya. Amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan daripada seseorang yang pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tersebut? Orang tersebut akan dijelaskan dalam riwayat berikutnya selepas ni, yaitu Sahal Ibnu Abi Hasmah. Jadi walaupun tak disebutkan nama dia, akan tapi jelas siapa yang meriwayatkan hadis ni. Beliau menceritakan amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dhatir riqa' salat al-khauf anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa saffat ta'ifatun wijahal adu. Beliau menceritakan, dan peristiwa ini berlaku dalam peperangan Zatul Riqa'. Dan untuk makluman tuan-tuan, Zatul Riqa' adalah solat khauf yang pertama yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kalangan ramai ulama, ya, dia adalah solat pertama yang Nabi lakukan dalam solatul khauf. Dan cara melakukan solatul khauf dia sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar, yaitu satu kumpulan menghadapi musuh, satu kumpulan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kes dia juga musuh dia bukan di arah kiblat tapi di arah yang lain. Jadi Nabi bagi kumpulan dua, satu kumpulan menghadapi musuh, satu kumpulan salat bersama Nabi. Berbeza kalau musuh berada di arah kiblat. Dua-dua kumpulan salat takbir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau musuh bukan berada di kiblat, Nabi bagi satu kumpulan solat bertakbiratul ihram dengan Nabi, satu kumpulan berjaga. Fasalla billati ma'ahu rak'atan. Nabi kemudian solat bersama kumpulan yang bersama baginda satu rakaat. Thumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian apabila naik rakaat kedua, Nabi berdiri lama untuk memberi laluan bagi kumpulan tersebut tambah satu rakaat sampai salam. Jadi beza dengan Ibnu Umar tadi kan. Kalau Ibnu Umar tadi selepas Nabi berdiri, kumpulan ni lari bertukar tempat dengan kumpulan yang berjaga. Tapi kalau riwayat Salah bin Khawat ni adalah Nabi naik ke rakaat kedua, kumpulan tu cepat-cepat selesaikan rakaat yang kedua. Nabi tunggu, berdiri. Mereka terus salat rakaat kedua, salam, terus pergi. Berganti tempat dengan kumpulan yang tengah berjaga. Jadi tak terlalu banyak pertukaran tempat macam yang disebutkan oleh Ibn Umar tadi. Jadi cara ni yang kemudian kata Imam Syafi'i lebih ringkas dan lebih sedikit pergerakan dan lebih menepati maslahat peperangan. Sebab peperangan menuntut kita untuk tidak terlalu lama dalam solat ni sebab musuh akan menyerang bila-bila masa. Summan sarafu fasaffu wijahal adu. Jadi kumpulan yang pertama ni mereka sempurnakan solat rakaat yang kedua, kemudian baru pergi bertukar tempat menghadapi musuh. Waja'at at-ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-rak'at allati baqiyat min salatihi. Kemudian kumpulan yang tadi berjaga datang. Mereka solat bersama Nabi ikut rakaat yang kedua yang Nabi tengah lakukan. Apabila Nabi selesai rakaat kedua, Nabi sabata jalisan. Nabi duduk lama-lama, jangan terus salam. Tasyahud akhir dibiarkan begitu lama supaya memberi laluan kumpulan ni naik ke rakaat kedua, lalu menyelesaikan solat mereka, mengejar Nabi dalam tasyahud akhir. Apabila sama, mereka telah melakukan salat tasyahud akhir, summa sallama bihim. Mereka salam bersama-sama. Jadi Nabi salam, kumpulan ini pun salam. Nah, ini cara yang lebih ringkas ya. Jadi pergerakan pertukaran tempat itu tidak berlaku secara berulang kali. Hadis yang berikutnya adalah juga daripada Salih bin Khawat, lebih detail lagi. Dia bincang tentang perkara yang tadi disebutkan. Kita sebutkan haddatsana qala Imam Ibnu Jarud haddatsani Muhammad bin Ismail ibnu Salim. Muhammad bin Ismail bin Salim adalah Abu Bakar As-Sa'id Al-Baghdadi, Nazil Makkah, kata Imam Ibn Abi Hatim, Saduq. Qala haddatsana Rauh ibnu Ubadah. Rauh tadi kita dah sebutkan, Imam Siqah, Katsirul Hadis. Qala haddatsana Syu'bah wa Malik ibnu Anas. Kita sudah sebutkan juga, ini imam masyhur. An Yahya bin Sa'id, ini Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Anil Qasim ibnu Muhammad. Qasim Muhammad adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, seorang ulama tabi'in min fuqaha sab'ah, sangat siqah. An Salih ibn Khawat, an Sahal ibn Abi Hasmah. Tadi Salih ibn Khawat, amman salla ma'an Nabi SAW. Kalau ini sekarang dijelaskan siapa nama perawi yang menceritakan salatul khauf ni, yaitu nama dia Sahal ibn Abi Hasmah. Annahu qala fi salatil khauf taqaddama ta'ifatun atau taqaddamu. Ta'ifatun, taqaddamu asalnya adalah fi'il mudhari' tataqaddamu. Taqaddamu ta'ifatun baina yadayil imam wa ta'ifatun khalfahu. Jadi Saleh Sahal menceritakan ada satu kumpulan solat bersama imam dan satu kumpulan berada di depan imam untuk berjaga. Jadi sama juga, satu kumpulan berjaga, satu kumpulan solat bersama imam. Fayusalli billadhi khalfahu rak'atan wa sajdatain. Imam lalu solat bersama kumpulan bersamanya satu rakaat, dua sujud. Maksudnya satu rukuk, dua sujud. Summa yaq'udu makanahu hatta yaqdu rak'atan wa sajdatain. Kemudian selepas satu rakaat tu Nabi duduk lama sebelum
bangkit ke rakaat kedua. Berbeza dengan rakaat yang pertama, dengan riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama menyebutkan Nabi berdiri lama menunggu kumpulan bertukar. Tapi dalam riwayat ni, Nabi duduk lama menunggu kumpulan bertukar. Mana yang lebih kita amalkan? Dua-dua dibenarkan. Sama ada imam dalam selepas rakaat pertama nak duduk lama sebelum bangkit ke rakaat kedua, ataukah imam terus bangkit dan tunggu berdiri dalam keadaan lama. Dua-dua mana yang kita lakukan dibenarkan. Summa yatahawwaluna ila makani ashabihim. Jadi kenapa dia duduk lama adalah agar kumpulan ni boleh menambahkan satu rakaat lagi. Solat mereka lalu salam lalu pindah kan ke pindah tempat. Lalu summa yatahawwaluna ila maqami ashabihim, kemudian mereka pergi mengambil tempat kawan mereka yang tengah berjaga. Summa yatahawwalu ashabuhum ila makani haula. Jadi tadi kawan-kawan mereka yang berjaga datang untuk mengambil tempat solat di belakang Nabi. Fa yusalli bihim rak'atan wa sajdatain. Nabi pun solat bersama mereka satu rukuk, dua sujud, maksudnya satu rakaat. Summa yaq'udu makanahu hatta yusallu rak'atan wa sajdatain. Kemudian Nabi panjangkan duduk dalam tasyahud akhir agar kumpulan ni boleh menambah satu rakaat, dan kemudian summa yusallim, kemudian salam bersama-sama. Jadi cara dia adalah cara yang lebih ringkas dan lebih mudah, sehingga Imam Syafi'i mengatakan cara ini adalah cara yang lebih baik dalam salatul khauf. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, tadi kita sudah nampak ada beberapa versi salat khauf ni kan. Ada versi Abu Ayyash Zuraqi, versi Ibn Umar, ada versi terakhir ni Sahal Ibn Abi Hasma, dan pelbagai versi yang lain. Suka saya bawakan ucapan Imam Nawawi dalam Majmu'. Beliau mengatakan bahawa mana-mana riwayat boleh dilakukan dan tidak ada kewajipan untuk mengambil salah satu daripada riwayat tersebut. Maknanya apa? Kita tak wajib ambil salat khauf versi Sahal misalkan. Tak. Sekiranya imam, tapi disunatkan. Tidak wajib, sunat. Kita boleh buat salat khauf ni macam mana-mana yang dilakukan. Tapi tak wajib. Sekiranya, kata Imam Nawawi, falau salla al-imamu bi ba'dihim kulla salatin wa bil baqina ghairahu, sekiranya imam nak melaksanakan salat khauf dengan cara apa? Okey, kita bagi dua kumpulan. Kumpulan yang pertama salat 2 rakaat sempurna lalu salam. Lalu kumpulan yang kedua 2 rakaat sempurna bersama imam lalu salam. Maknanya imam melakukan salat 2 kali. Itu pun dibenarkan. Atau misalkan mereka tak buat solat macam tadi. Mereka nak solat sendiri-sendiri. Karena tengok musuh cukup banyak. Lalu mereka, okey, datang waktu solat sendiri-sendiri saja. 2 rakaat, tanpa ada imam yang memimpin mereka. Boleh tak? Boleh juga. Boleh tanpa khilaf, kata Imam Nawawi. Tapi kenapa Nabi SAW melakukan solat khauf ni bersama para sahabat? Itu karena ada kelebihan tersendiri. Beliau mengatakan, lakin kanatis sahabah la yasmahuna bitarkil jama'ah li'izami fadliha. Kenapa para sahabat dan Nabi melakukan solat khauf dengan cara seperti ini? Adalah karena para sahabat pada zaman itu tidak ingin meninggalkan solat berjamaah walaupun dalam keadaan apapun. Jadi mereka ingin terus solat berjamaah juga walaupun dalam medan perang. Dan justru Nabi ajarkan kepada mereka solat berjamaah dengan cara yang berbeza dengan cara yang biasa. Lagi pula tuan-tuan, kenapa mereka melakukan solat berjamaah seperti ini adalah sebab mereka ingin dapatkan kelebihan takbiratul ihram bersama Nabi dan salam bersama Nabi. Ini satu kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain selain sahabat Nabi. Kita zaman sekarang tak ada orang yang seperti Nabi yang kita tak nak tinggal takbiratul ihram bersama baginda Nabi dan salam bersama Nabi.
Nah, justru Nabi atur bagaimana kumpulan sahabat ni dalam keadaan perang masih dapatkan takbiratul ihram bersama Nabi atau salam bersama Nabi. That's why dibagi dua. Ya tak? Satu kumpulan solat untuk dapatkan takbiratul ihram bersama Nabi, tapi mereka tak dapat salam bersama Nabi. Satu kumpulan mereka tak dapat takbiratul ihram tapi dapat salam bersama Nabi. Sebab dua-dua perkara ini adalah perkara yang sangat besar fadilahnya dan menunjukkan bagaimana kelebihan para sahabat Nabi kerana mereka bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang terakhir kata Imam Ibnu Jarud rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli qala haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad. Hajjaj ibnu Muhammad adalah Al-A'war Al-Masisi. Dia seorang ulama yang sangat rapat dengan Ibnu Jurayj. Dan sekarang dia meriwayatkan daripada Imam Ibnu Jurayj, imam besar yang ada di Mekah, Syekhul Haram, ulama tabi'in, Imam Abdul Malik Ibnu Jurayj. Qala akhbarana Ya'la, beliau meriwayatkan daripada Ya'la Ibnu Hakim As-Saqafi Al-Makki, an Sa'id Ibnu Jubair, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'ala, in kana bikum adham min matarin aw kuntum marda. Dan hadis ini adalah berkenaan dengan ucapan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, in kana bikum azam min matarin aw kuntum marda. Ayat ini berbincang berkenaan dengan hukum kewajipan memegang senjata ketika salatul khauf. Sebelum ni kita telah sebutkan, dalam Al-Quran pun disebutkan agar pasukan walaupun mereka tengah solat, mereka pegang senjata. Melainkan sekiranya ada uzur. Uzur yang tersebut antaranya adalah hujan atau tengah sakit. Orang yang terkena hujan ataupun sakit, maka mereka dibenarkan untuk tidak membawa senjata ketika mereka berperang. Nah, Ibn Abbas mengatakan Abdurrahman bin Auf kana jarihan. Beliau menjelaskan bahawa Abdurrahman bin Auf pada masa itu tengah terluka, justru beliau dibenarkan untuk tidak membawa senjata ketika salatul khauf. Saya rasa itu saja perbahasan kita pada hari ini, dan kita dengan demikian telah menghabiskan satu bab, iaitu bab salatul khauf, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan berbincang berkenaan dengan bab berkenaan dengan solat qada. Solat qada insya-Allah. Dan untuk perbahasan terakhir ni, sama ada sesiapa yang ada soalan atau ada tambahan, dipersilakan. Ustaz Soleh, apa khabar? Tak dengar pula Ustaz Soleh. Okey, dengar. Okay. Ada sesiapa nak tanya soalan atau nak tambah penjelasan? Assalamualaikum, Doktor. Salam. Okay, Ustaz Azizi. Maaf, Doktor nak tanya berkaitan dengan tadi ada Doktor sebutkan solat khauf ini dia kali pertama dibuat oleh Nabi SAW pada Zatul Riqa'. Okey. Tapi Zatul Riqa' ni kalau kita tengok dia berlaku pada tahun ke-7 Hijrah ya. Okey. Maknanya sebelum tu peperangan yang sebelum tu memang tidak ada tuntutan ataupun wahyu untuk dilaksanakan solat khauf ni. Ya, pertama berkenaan dengan bila berlaku Zatul Riqa', kemudian sama ada salatul khauf. Yang pertama Nabi lakukan adalah di Zatul Riqa'. Ini adalah pandangan jumhur. Tidak dinafikan ada pandangan lain. Kalau siapa yang nak buat, nak tengok perbincangan tentang perkara ni, boleh rujuk antaranya adalah Fiqh Sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Saya ingat beliau ada pandangan lain, dan beliau juga ulas berkenaan dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penentuan bila solat khauf pertama kali dilakukan.
Dan sebelumnya memang memang belum dalam bentuk seperti ini. Jadi peperangan Nabi SAW memang berlaku beberapa kali kan. Ada peperangan yang berlaku di Madinah, ada yang peperangan yang di luar Madinah. Nah, kalau peperangan yang di Madinah pernah berlaku sebelum ini adalah Perang Khandaq. Dan Perang Khandaq, Nabi SAW tidak melakukan salat khauf. Padahal musuh telah menyerang dan Nabi tersibukkan dengan menghadapi musuh sehingga keluar waktu asar. Betul tak? Sehingga masuk waktu maghrib. That's why Nabi SAW marah dan mengatakan, Mala Allahu quburahum naran laqad syaguluna an salatil asr. Mudah-mudahan Allah penuhi kubur mereka dengan api sebab mereka telah menghalangi kita, menyibukkan kita daripada salat asar. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi tak melakukan salat khauf di perang Khandaq tersebut. Nabi tak melakukan salat khauf. Padahal salat khauf dibenarkan untuk kita lakukan sama ada dalam musafir ataupun dalam hadar. Sama ada di tempat kita ataupun di luar tempat kita. Dan apabila Nabi terlepas salat asar, sekiranya salat khauf ada di perang Khandaq tersebut, tentulah Nabi akan melakukan solat tersebut kan, sehingga tidak harus tidak tertinggal solat tersebut. Dan ini adalah satu pandangan yang dipegang oleh para ulama. Sebelum tu Nabi tidak melakukan salat khauf. Dan solat yang pertama adalah solat Zatul Riqa' tadi. Apabila apabila Nabi tengah bermusafir, bukan di Madinah, dan kemudian berlaku peperangan. Okey. Lagi yang lain? Boleh juga rujuk penjelasan pelbagai riwayat disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir. Apabila berbincang berkenaan dengan surah An-Nisa yang menyebutkan salatul khauf ni. Dia bawakan beberapa riwayat dan juga beberapa pandangan fuqaha berkenaan dengan salat ni. Okey, ada siapa nak tambah lagi? Kalau tak ada, insya-Allah kita berjumpa semula pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita akan lanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan hadis-hadis dalam Muntaqa Ibn Jarud. Okey. Jumpa semula insya-Allah pada masa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.